Dia tunjuk kawasan dekat Al-Ula. Kawasan Al-Ula ni dekat Saudi lah, dekat belah atas. Saya tak pernah sampai kawasan tu. Al-Ula ni dia adalah tinggalan sejarah umat dekat-dekat dengan umat Nabi Saleh AS. Madain Saleh lah, di kampusnya benda Madain Saleh. Kawasan tu dulu adalah kaum yang sama, kaum Ad, kaum Samud, kaum yang sama bukan bina. Kan dekat Jordan ada Petra tu. Petra yang apa nama gunung yang dia pahat je tu kan, Petra. Siapa tengok cerita Indiana Jones kan berlakon depan tu, Petra tu, dia kaum yang sama yang bina Al-Ula ni, yang sama. Cuma dia laluan itu ada duduk sana, ada. Dekat situ mereka ada letak satu patung. Sekarang ni lah, kerajaan yang hari ni sekarang ni dia letak ada satu patung bentuk macam meditasi. Betul-betul sebiji macam patung orang. Dulu benda ni tak ada. Nabi SAW dah hapuskan patung-patung. Mula balik. Adalah lagi patung-patung yang mula dimunculkan atas nama kemodenan dan atas alasan nak tarik pelancong. Sebab Saudi kan dia open sekarang, dia jadi negara pelancongan, siapa-siapa saja boleh datang. Jadi sebabkan kalau nak maju, nak jadikan Saudi ni macam Eropah, maka mereka letak patung-patung, hiasan-hiasan yang tak sepatutnya. Sedangkan dalam kitab syariat Nabi Muhammad SAW, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sabda Nabi SAW, dan tidak akan terjadi kiamat sehingga adanya beberapa kabilah dari umatku yang bergabung dengan orang-orang musyrik, dan sehingga adanya beberapa kabilah dari umatku kembali menyembah berhala. Nabi SAW sebut dalam hadis ni, dan juga ada beberapa hadis yang lain. Nabi beritahu antara tanda kiamat adalah bangsa Arab akan kembali menyembah berhala. Saya fikir kita telah baca ada satu hadis yang lebih kurang sama juga, cuma hadis tu riwayat Bukhari. Nabi sebut bahawa nanti Bani Khalasah, Zul Khalasah akan kembali menyembah berhala yang mereka sembah pada zaman jahiliah. Baik. Nabi SAW sebut ni kerana apa? Kerana satu hari nanti, maksud daripada hadis ni, satu hari nanti, orang Arab yang dulunya sebelum kedatangan Nabi SAW, baik, kita sebut tadi bahawa Nabi SAW mengisyaratkan akan kembali, salah satu daripada tanda kiamat adalah bangsa Arab yang dahulunya sebelum diutuskan Nabi SAW akan kembali menyembah berhala ketika dekat-dekat kiamat. Okey. Asal agama bangsa Arab ni, kalau kita baca dalam sirah, bangsa Arab ni dia secara mudahnya kita sebut datang daripada Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim AS lah, bahasa mudah dia. Ada panjang lah perbahasan dia, tapi kalau ikut pendapat Al-Imam Al-Bukhari, memang asal orang Arab. Orang Arab ni dia punya tempat asal dia adalah Hijaz, Mekah, Madinah, kawasan tu, semenanjung tanah Arab tu dipanggil semenanjung tanah Arab. Macam kita di sini kan semenanjung tanah Melayu. Sebab orang kita dekat belah sini. Jadi core dia, orang Arab ni semenanjung tanah Arab, Hijaz. Asal daripada situlah keturunan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail AS. Okay. Kemudian, asal orang Arab juga adalah ikut agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS. Itulah agama Islam. Mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan satu yang lain. Sampai satu masa, beberapa ratus tahun lepas daripada zaman Nabi Ismail AS, zaman anak cucu cicit Nabi Ismail AS, ada satu serangan daripada luar, satu kaum ni nama dia Khuza'ah, datang serang Mekah dan ambil alih Mekah. Maka lepas daripada tu, pemerintahan Mekah ni datang daripada orang Khuza'ah. Dan ketika tu jugalah orang-orang Arab yang asal keturunan daripada Nabi Ismail AS ni mula bertebaran. Ada yang pergi ke Syam, ada yang pergi ke Syria, ada yang pergi ke Morocco, ada yang pergi ke macam-macam. Itu punca orang Arab ni bertebar. Tapi bangsa Arab tu asalnya adalah orang yang duduk dekat situ lah, orang Hijaz tu, semenanjung tanah Arab. Dan hari ni pun kita kategorikan orang negara Arab adalah negara yang bercakap bahasa Arab je. Negara tu kalau bercakap bahasa Arab, kita panggil negara Arab. Padahal dia bukan bangsa Arab. Contoh orang Mesir cakap bahasa Arab, dia orang Afrika. Orang Morocco, orang Sudan, lebih kurang orang Sudan, orang Afrika. Orang Morocco dia belah kita boleh kata sebahagian daripada Eropah juga belah sana. Jadinya Arab yang asal ni, mereka ikut agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS, mengesahkan Allah Ta'ala. Bila kita sebut tadi Khuza'ah tu datang ambil alih, maka sudah mula berbeza pemerintahan Mekah daripada keturunan Nabi Ismail AS kepada orang Khuza'ah, kaum Khuza'ah. Okay. Ketika Khuza'ah memerintah Mekah, ketika tu asal orang Mekah masih lagi menyembah Allah SWT, mengesahkan Allah Ta'ala. Tak ada lagi berhala. Ada seorang daripada Khuza'ah ni, nama dia Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ni disebut dalam hadis sahih, Nabi bagi tahu bahawa aku nampak Amr bin Luhai dalam neraka sedang menarik isi perut dia.
Jadi bila Nabi kata aku nampak Amr bin Luhai dalam neraka tengah tarik isi perut dia, dah kenapa Amr bin Luhai ni macam tu? Allah Taala balas dia dekat dalam neraka. Rupanya Amr bin Luhai ni dia ketika zaman tu dia adalah orang yang dihormati sebab dia orang baik. Dia tolong orang, mana orang memerlukan dia bantu. Dia ni orang yang rajin beribadat, orang baik. Orang memuliakan dia. Dan orang Mekah ni dia memang suka makan angin sebab tempat dia boring. Tempat dia ialah Mekah ni kan, Mekah Madinah ni kawasan berbatu. Jadi dia tak ada apa-apa nak tengok sangat. Itu yang Allah Taala sebut dalam Quran Al-Karim, li ila fi Quraisy ila fi rihlatash shita'i was saif. Orang Quraisy ni mereka suka rihlah, makan angin lah. Musim panas, musim sejuk pergi ke Syam, pergi ke Yaman. Ni tempat dia makan angin. Okay. Yaman bawah ada laut cantik sikit, Syam atas tu adalah kawasan Rom. Okay. Jadi Amr bin Luhai ni satu hari dia pergi makan angin dekat Syam, dekat Rom, kawasan atas. Kawasan Syam dikuasai oleh Rom. Ketika dia dekat sana, zaman tu adalah zaman orang masih lagi menyembah berhala. Saya tak pasti zaman Rom tu dia dah Nasrani ataupun belum. Ada pun begitu tak ada beza. Sebab Rom ni asal dia belum, sebelum dia mengikut ajaran yang dibawa Nabi Isa AS, dia asalnya adalah satu fahaman yang lain. Dan Rom ni dia ada sebelum Nabi Isa AS. Sebab tu kita baca dalam sejarah, tentera Rom juga yang kejar Nabi Isa AS kan. Tentera Rom yang kejar Nabi Isa AS. Jadi sebelum daripada tu mereka ada satu agama lain. Mereka ni menyembah patung-patung dan sebagainya. Jadi sebab tu berlaku asimilasi. Saya sebut tadi tak ada beza pun Nasrani ke sebelum Nasrani ke. Sebab orang Rom sebelum Nasrani datang mereka memang sembah berhala, ada patung-patung buat. Selepas Nasrani datang dia asimilasikan, dia campur Kristian punya ajaran campur patung. Asal agama Nasrani dia tak ada patung-patung ni. Nabi Isa tak pernah ajar buat patung, sahabat-sahabat Hawariyun Nabi Isa tak pernah ajar buat patung. Lepas daripada tu orang kuat agama Nasrani ataupun mereka yang berpegang pada ajaran Nabi Isa AS tak pernah ajar pun buat patung. Dia bila jadi patung, bila faktor orang Rom mula masuk Nasrani. Jadi dia campur budaya Nasrani dengan budaya Rom tu sekali. Agama Nasrani dengan budaya Rom. Macam kita lah. Kita pun ada budaya Melayu yang campur dengan bila Islam datang kan. Contoh, kita kata adat-adat kita time kita kahwin tu. Tu kan ada campur budaya-budaya Melayu dengan Islam. Jadi benda yang tak salah, tidak ada masalah. Jadi zaman tu orang Rom masih ada patung. Banyak patung. Dan orang Rom ni memang dalam sejarah pun kalau kita tengok dekat muzium-muzium, mereka memang buat patung bukan sekadar buat patung biasa. Mereka buat patung sangat teliti dengan urat, dengan tangan. Kalau kita tengok dengan rambut dia tu, dengan memek muka, memang real dia buat. Jadi Amr bin Luhai, bila dia pergi dekat kawasan Rom, dekat Syam, dia tengok patung-patung ni, patung ni cantik, kat tempat aku tak ada tempat benda ni. Kalau ada kat tanah Arab pun patung ni, patung yang buat patung biasa-biasa je, tak ada cantik sama macam tu. Bahkan zaman tu tak ada orang sembah patung ni. Patung last kali, berhala last kali disembah di tanah Arab adalah ketika zaman Nabi Nuh AS. Lama dah. Jadi bila banjir Nabi Nuh tu tak ada dah berhala-berhala ni, Allah Ta'ala dah hapuskan dah. Jadi orang Mekah pada asal tak kenal pun berhala ni macam mana. Jadi Amr bin Luhai ni bila dia pergi sana, dia tengok kemudian ada pula berhala yang buat hiasan, ada berhala yang orang sembah. Dia pun tanya pada orang Syam, yang ni kamu sembah ni apa? Jadi orang Syam bagi testimoni baik punya. Dia kata ini barang, dia kata kalau tengah kemarau orang sembah-sembah dia turun hujan, dia kata. Kalau jadi apa-apa minta tolong dia. Ini permainan syaitan. Syaitan ni memang dia akan menyesatkan orang dengan cara macam mana sekalipun. Lepas tu kadang-kadang kita jumpa bomoh. Bomoh tu dia kelentong lah kita. Dia tu memang nak dapat duit je. Tapi syaitan mempermainkan kita tu. Betul lah. Jadi semualah betul bomoh tu kata. Itu yang Islam melarang kita daripada tenung nasib. Bahkan dalam hadis sebut, kita jumpa dukun yang tenung nasib ni, yang ada gira-gira apa semua ni, kita jumpa dukun tu, tak percaya sekalipun, saja nak pergi tengok, saja nak test. Kita pergi macam tu sekalipun, 40 hari solat kita tak diterima. Pergi dalam keadaan tak percaya, 40 hari solat kita tak diterima. Kenapa Islam melarang betul begitu? Kerana tak nak. Mula-mula suka-suka je. Tiba-tiba kebetulan jadi pula apa yang kita akhirnya kata, betul juga apa yang itu dukun tu kata. Kita dah mula membenarkan sikit-sikit. Itu Islam tak bagi. Kenapa? Kerana syaitan dia akan cari jalan untuk menyesatkan kita. Jadinya orang-orang Syam ni telah disesatkan dengan syaitan, dengan berhala-berhala. Dia kata berhala ni bagi manfaat, boleh turun hujan dan macam-macam. Sedangkan dalam Al-Quran kan disebut bahawa la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Berhala-berhala ni manfaat pun tak bagi, mudarat pun tak bagi.
buatlah apa, terbalikkan apa sekalipun, dia tidak akan mendatangkan manfaat dan mudarat. Jadi Amru bin Luhai dia kata, boleh juga perkenalkan dekat orang kampung aku. Maka dia pun beli sebiji berhala nama Hubal. Nama Hubal, Hubal. Bukan Hafal, Hafal tu kereta. Ni Hubal. Hafal kereta Cina tu kan. Ni Hubal. Dia bawa balik Hubal daripada Syam, bawa balik. Bawa balik ke Mekah, dia letak dalam Kaabah. Hubal tu asal satu. Jadinya bila letak dalam Kaabah, orang-orang pun tanya, ni kau bawa ni apa benda? Dia pun kata, orang Syam bagi tahu, yang ni barang baik. Kalau susah, hujan, kering, boleh minta. Kalau apa, boleh minta. Jadi disebabkan kita sebut dia Amru bin Luhai ni orang baik, selalu tolong orang percaya pada dia, maka orang pun terima. Oh, itulah. Dan kita kena ingat bahawa musyrikin Mekah, mereka tidak menjadikan berhala itu sebagai Tuhan sebenarnya. Mereka ambil berhala ni macam orang tengah. Ni orang tengah ni bahaya ni. Sebab tu kalau mereka katakan bahawa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tak sembah berhala, tapi kami jadikan dia adalah yuqarribuna ila Allahi zulfa, supaya kami dekat dengan Allah Taala. Jadi orang tengah lah yang tengah. Kita nak minta ke Allah Taala, tak ada yang ni ada power kita minta kat dia minta ke Allah. Yang tu yang kita kata benda ni dia bahaya. Sebab tu Islam melarang kita untuk kita jadikan apa-apa sebagai perantara pada Allah Ta'ala. Kerana Islam ajar kita terus minta kepada Allah Ta'ala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-Ku minta kepada aku, ketahuilah aku dekat. Terus minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa-apa Nabi ajar kita terus minta kepada Allah Ta'ala. Jadi bila minta pada tengah ni, dia macam konsep yang diperkenalkan oleh musyrikin Mekah tadi lah. Sebab tu kita dilarang untuk menjadikan contoh, kita kata pergi amalan khurafat, pergi kubur-kubur tertentu, minta ke kubur-kubur, ni benda-benda yang nampak macam berbeza, tapi dia sama yang macam kita jadi macam geng-geng musyrikin Mekah buat. Sebab mereka kata dia tak sembah berhala. Mana bodoh. Allah Taala sebut. Mereka kata kami tidak sembah berhala, tetapi kami buat ni benda baik untuk dekatkan kami pada Allah Subhanahu wa Taala. Akhirnya jadi sesat. Jadinya maka bila jadi begitu, jadi pula musim haji. Orang zaman dulu memang dah buat haji dah sejak zaman Nabi Ibrahim. Jadi bila orang datang daripada tempat lain, datang tengok, buat tawaf-tawaf, tengok ada berhala. Maka berhala ni dikopi. Semua orang buat satu salinan berhala ni, bawa balik kabilah masing-masing. Yang ni bawa pergi sini, yang ni bawa pergi sini. Akhirnya benda ni dia bercampur. Bukan saja setiap kabilah ada berhala, setiap rumah ada berhala masing-masing. Dia jadi pakai bertambah. Dan setiap kabilah dia ada berhala yang direka sendiri. Yang ni Lata, yang ni Uzza, yang ni Isa, yang ni Naila, yang ni Hubal, dia macam-macam. Jadinya itu yang bila Nabi SAW, sebelum Nabi SAW diutuskan, keliling Kaabah tu dipenuhi dengan 360 berhala. Sebab apa? Sebab semua kabilah-kabilah ni dia nak letak satu kopi berhala dia punya kabilah ni letak kat Mekah, supaya nampak macam macam kita naik motor pergi makan kedai viral, kita tapik stiker tim kita kan. Kita punya geng motor dapat stiker, ini geng motor RZ PSP telah sampai makan nasi kat sini. Macam tu lah geng-geng ni. Dia pun letak berhala contoh, ini kabilah kami, berhala kami dah letak dekat Kaabah ada satu. Jadi itu yang menyebabkan akhirnya 360 berhala ada dekat keliling tu. Mereka bukan sekadar letak berhala saja, bahkan mereka sampai tahap menyembelih binatang korban untuk berhala. Mereka sembelih di antara makam Ibrahim dan juga Hajarul Aswad dekat depan pintu Kaabah hari ni tu lah. Mereka sembelih binatang dekat situ. Dan syaitan ni tadi, syaitan ni bila kita sesat, dia akan tambah sesat dia lagi. Dia buat macam mana? Dalam kitab Sirah Rahiqul Makhtum, karangan Syekh Safiur Rahman Mubarak Furi, ada riwayat yang menyebut bahawa syaitan masuk dalam mimpi Amru bin Luhai, bagi tahu dekat dia, pergi dekat Jeddah, pergi kat kawasan sekian, gali, cari, jumpa berhala yang pernah disembah oleh umat Nabi Nuh AS. Dalam surah Nuh sebut, suwa'in wadin wala suwa'in wala yaghus wa ya'uq wa nasra. Ini 5 berhala yang disembah oleh umat Nabi Nuh AS. Wad, Suwa', Yaghus, Ya'uq, Nasra. Ada 5 nama berhala dia. Wad, Suwa', Yaghus, Ya'uq, Nasra. Ada 5. Jadi berhala-berhala ni lepas banjir zaman Nabi Nuh hilang dah, tak jumpa dah. Syaitan bagi tahu, ada connection macam Bluetooth tu, bagi tahu kau pergi cari dekat sini. Amru bin Luhai pun cari, jumpa balik berhala-berhala lama yang disembah oleh umat Nabi Nuh AS. Jadinya berhala-berhala lama ni dia bukanlah berhala tu ada power macam mana ke apa, tapi ada syaitan dekat belakang dia.
Jadi benda tu yang menyebabkan akhirnya kadang-kadang mereka sembah, mereka minta sesuatu, nampak macam jadi. Macam ada power, tapi tidak ada kuasa melainkan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ada dekat belakang berhala-berhala tu adalah benda-benda yang menyesatkan mereka. Sampailah bila berhala ni habis, bila Nabi SAW berjaya buka kota Mekah, baru start hilang balik. Nabi buka kota Mekah. Sebab tu kita kata musyrikin Mekah ni, mereka ni ada yang mereka kan percaya pada Nabi SAW. Sebenarnya mereka percaya. Kan Nabi pernah sebut satu hari Nabi duduk dekat bukit Safa. Safa Marwah tu Nabi duduk dekat bukit. Nabi kata, apa pendapat kamu sekalian kalau aku bagi tahu pada kau, dekat belakang bukit ni ada satu pasukan tentera lengkap berkuda nak serang Mekah. Kamu percaya atau tidak? Orang Mekah jawab apa? Dia kata, sepanjang kami kenal kau, wahai Muhammad, kami tak pernah lagi tengok kau ni berbohong. Tak pernah. Memang kau ni, kalau kau cakap memang kami percayalah. Memang kau tak pernah berbohong. Kalau begitu dia kata, aku sebenarnya di sini nak bagi amaran kepada kamu semua bahawa ada neraka yang Allah Ta'ala sediakan. Nabi bagi tahu, Nabi gunakan untuk dakwah. Tapi bila Nabi cakap macam tu, dia tak percaya pula. Dia bukanlah tak percaya, tapi dia sebenarnya orang Mekah ni dia dilema. Disebabkan mereka ni ditanam dengan kepercayaan jahiliah bertahun-tahun tentang berhala. Jadi ada di antara mereka ni yang tunggu dulu. Dia kata, takutlah nanti kan buat apa-apa nanti berhala marah, jadi kemarau lah, jadi apa, dia takut. Itu yang Nabi SAW bila buka kota Mekah, ada musyrikin Mekah yang bersembunyi dekat rumah. Kan Nabi kata siapa yang duduk dekat rumah dia akan selamat, siapa yang duduk kat rumah Abu Sufyan dia selamat, siapa yang duduk dekat Kaabah dia akan selamat. Kecuali ada beberapa nama yang Nabi kata yang ni, nama-nama ni kalau dia bergayut dekat kelambu Kaabah pun bunuh dia, Nabi sebut. Ada beberapa orang. Jadinya mereka yang duduk mengintai daripada rumah ni tengok Nabi SAW tunjuk dekat depan mereka, berhala-berhala ni tumbangkan. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa, tumbang berhala-berhala. Akhirnya mereka tengok, rupanya berhala-berhala yang mereka sembah ni la yarfa'uhum wa la yadurruhum, tak bagi manfaat, tak bagi mudarat. Itu yang ramai masuk Islam. Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu akan lihat manusia masuk ke dalam agama Allah Ta'ala ni berbondong-bondong. Kerana pada selepas Fatu Mekah, jumlah sahabat jadi meningkat banyak sebab ramai di antara mereka ni dulu nak masuk Islam takut-takut dengan berhala ni tadi. Jadi berhala lepas daripada tu habis. Nabi tawan Taif, Nabi hancurkan berhala dekat sana. Mana-mana kawasan yang ada berhala, Nabi habiskan. Lepas daripada tu tidak ada berhala lagi. Sampailah ke zaman kita hari ni, mula balik. Zaman kita ni mula balik. Saya tengok ada satu posting dekat Facebook tu. Dia tunjuk kawasan dekat Al-Ula. Kawasan Al-Ula ni dekat Saudi lah, dekat Pelantar. Saya tak pernah sampai ke kawasan tu. Al-Ula ni dia adalah tinggalan sejarah umat dekat-dekat dengan umat Nabi Saleh AS. Madain Saleh lah, dia kampus nama dia Madain Saleh. Kawasan tu dulu adalah kaum yang sama, kaum Ad, kaum Samud, kaum yang sama bukan bina. Kan dekat Jordan ada Petra tu. Petra yang apa nama, gunung yang dia pahat je tu kan, Petra. Siapa tengok cerita Indiana Jones kan berlakon depan tu, Petra tu, dia kaum yang sama yang bina Al-Ula ni, yang sama. Cuma dia laluan itu, ada Indonesia ada. Dekat situ mereka ada letak satu patung. Sekarang ni lah, kerajaan yang hari ni sekarang ni, dia letak ada satu patung bentuk macam meditasi. Betul-betul sebiji macam patung orang. Dulu benda ni tak ada. Nabi SAW dah hapuskan patung-patung. Mula balik. Adalah lagi patung-patung yang mula dimunculkan atas nama kemodenan dan atas alasan nak tarik pelancong. Sebab Saudi kan dia open sekarang, jadi negara pelancongan, siapa-siapa saja boleh datang. Jadi disebabkan konon nak maju, nak jadikan Saudi ni macam Eropah, maka mereka letak patung-patung, hiasan-hiasan yang tak sepatutnya. Sedangkan dalam kitab syariat Nabi Muhammad SAW, tak boleh. Patung-patung benda yang hidup ni untuk hiasan tak boleh. Dulu kita pun dah banyak hapuskan patung-patung kat tempat kita. Terengganu tu kan, Terengganu. Saya ingat saya masa saya sekolah kat Marang tu, roundabout Marang tu dia ada sotong. Roundabout Marang tu ada sotong. Kemudian kalau roundabout dekat Ladang tu dia ada penyu kan. Ladang penyu tu ada penyu. Alhamdulillah dah dihapuskan. Yang sotong tu dah tak ada apa, dekat penyu tu ada ganti batu bersurat sekarang kan. Ganti batu bersurat. Batu bersurat dekat tu. Kita alhamdulillah adalah sikit-sikit lagi yang tu tak disebut apa benda je kan. Tapi adalah lagi sikit-sikit patung. Tapi kita dah mula hapuskan. Tak adalah patung-patung baru yang kita buat. Kerana Islam tidak membenarkan perkara ni. Tetapi kita tengok dekat negara yang Nabi sebut ni tadi,
yang ada kabilah-kabilah Arab yang tok nenek dia dulu memang sembah berhala, sudah ada mula dimunculkan patung-patung, figur-figur ni tadi. Kita takuti inilah yang akan menjadi jalan satu hari nanti mereka akan kembali menyembah berhala seperti mana umat-umat terdahulu ataupun tok nenek moyang mereka ketika mereka zaman jahiliyah. Dan sesungguhnya akan muncul di tengah umatku 30 orang pendusta masing-masing mengaku dirinya Nabi padahal aku adalah penutup para Nabi. Dia ada dua pendapat. Dalam hadis ni ulama sebut pertama 30 orang pendusta ni yang mengaku Nabi ni ada pendapat ulama kata yang mereka ni adalah orang-orang yang mengaku Nabi. Dan orang yang mengaku Nabi ni ramai lah sejak daripada zaman Nabi SAW hidup pun masih ada, zaman Abu Bakar pun ada. Kemudian sepanjang zaman sampai kat tempat kita pun ada. Dan pendapat yang kedua sebut bahawa mereka ni adalah orang-orang yang memunculkan hadis-hadis palsu. Juga disebut sebagai pendusta. Kenapa? Kerana mereka berdusta atas nama Nabi kan. Nabi kata mereka berdusta, dia kata bahawa aku adalah Nabi. Sebagai ulama berdasarkan dalil sebut mereka ini berdusta. Nabi tak kata, dia kata Nabi kata. Berdusta atas nama Nabi lah maknanya. Nabi tak kata, tapi dia kata Nabi kata. Padahal dia yang kata. Seolah-olah macam dialah Nabi. Ini sebagai ulama maksudkan. Dan ini pun sekarang kita telah bahas banyak sebelum daripada ni. Untuk kita sebagai orang awam, hendaklah berhati-hati dahulu dalam kita, terutama sebelum kita menyebarkan hadis. Kenapa? Kerana hadis palsu ni dia ada ancaman daripada Nabi SAW. Itu yang bahaya. Kalau tidak ada ancaman, tidak ada masalah. Tapi ada ancaman Nabi SAW. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja dia tahu hadis tu palsu, dia tahu Nabi tak cakap benda tu, disandarkan kepada Nabi SAW. Nabi kata falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dia telah tempat di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala.